Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa thumma ila arwahi syekhuna Daud Zamzami hafizahullah al-mulaqqini hazihi tariqah al-hadadiyyati wa khususun musannifi hadha al-kitab Syekh Al-Alim Al-Allamah Zainul Abidin Al-Fatani radhiyallahu ta'ala anhu wa usulihi wa furu'ihi wa zawi huquqi alaihim ajma'in. Anna Allah yu'li darajatihin fi jannah wa yu'idu alana asrarihin wa amwarihin wa nafahatihin fi dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hizbihin wa yarzuqunana mahabbatahum. Syai'ulillah lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman nabi. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa nafa'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dalalata bil khair ibtigha'a wajhillah mardatihi wa qurbihi wa sawabihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih lagi Allah Ta'ala mempertemukan kita, dan masih lagi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita peluang untuk terus kita beribadat dan juga kita mentaati segala perintah yang Allah Ta'ala beri. Dan kita kena minta doa sungguh-sungguh bahawasanya kita duduk atas akhir zaman ni, moga-moga Allah Ta'ala jaga hati kita, Allah Ta'ala jaga setiap tikah lakuh kita tu supaya berada di dalam rahmat Allah sehinggalah kita mati. Begitu. Kerana kalau dah mati tak boleh dah, tak boleh minta doa dah. Tak boleh minta doa dah. Jadi kita hidup lagi ni kita kena minta doa sungguh-sungguh agar Allah Ta'ala tidak muqallibul qulub tu. Tidak menterbalik, membolak-balik hati tu. Jangan. Dia minta doa sungguh-sungguh biar sahabat hati tu supaya tetap teguh di atas iman yang betul, akidah yang betul sampailah kita mati. Itu baru betul. Supaya kita mati, kita bertemu dengan Allah tu biar ada sah molek. Tu. Jadi habis itu tu kita sambung lagi pada kitab Miftahul Murid fi Ilmi Tauhid karangan Tuan Minah Al-Fatani. Jadi kita sambung pada sifat yang kedua daripada sifat ma'ani, ataupun sifat yang ke-8 daripada sifat 20. Maknanya kalau kita kira daripada awal tu sifat ke-8 lah. Start daripada nafsiyah, salbiyah, ma'ani Tapi kalau kita start bilang daripada sifat ma'ani tu sifat yang kedua. Terdahulu kita bahas dah sifat kudrat tu. Sekarang ni kita nak masuk sifat iradah. Sifat iradah, sifat kudrat, takluk dia sama, mungkinat belaka dah. Takluk dia atas mungkin. Tiap-tiap mungkin belaka.
Qala muallifu rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Dan irada, tambah situ dan sifat irada gitu. Dan sifat irada artinya sifat irada berkehendak, yakni berkehendak. Hanya erti dia ni, erti daripada sifat irada berkehendak, yakni berkehendak. Maknanya daripada sifat irada tu apa? Yang ni yang wajib. Makna yang wajib, yakni wajib dipegangi oleh setiap mukallaf. Dan juga ni maksud di sini makna ni kehendak oleh ulama-ulama usuluddin kita lah ni. Mana? Maknanya sifat irada menjadikan suatu daripada alam dengan ikhtiarnya. Tu. Ikhtiar ni maksudnya pilihan, kehendak. Tu. Lawannya sifat irada tiada berkehendak, yakni tiada berkehendak, seperti menjadikan suatu dengan lupa. Itu bukan kehendak tu. Atau dengan lalai, atau dengan alat, buat sesuatu, kehendak sesuatu dengan alat, bukan. Atau dengan tabiat lazim, bukan juga. Mustahil ia lalai, lupa, guna alat, tabiat dengan tiada berkehendak, hanya wajib dengan berkehendak selama-lamanya. Adapun tanda berkehendak, yakni sifat iradat tu, Allah Ta'ala itu sekalian makhluk ini. Itu. Jadi minggu lepas tu kita bahas, bukan minggu lepas, pertemuan yang lepas tu kita dah bahas dah berkenaan dengan sifat kudrat. Jadi sifat kudrat ni satu sifat permulaan daripada sifat ma'ni. Sifat kudrat, sifat berkuasa. Allah Ta'ala ada sifat berkuasa. Jadi wajib pada syarak, wajib pada akal, bukan pada syarak. Wajib pada akal setiap mukallaf, Allah Subhanahu wa ta'ala mesti bersifat dengan sifat kudrat, yakni berkuasa. Dengan sifat kuasa ni, dengan sifat berkuasa, maka Allah Ta'ala boleh menadakan dan mentiadakan setiap mungkin. Maknanya makhluk. Dengan sifat kudrat tu Allah Ta'ala ada sifat berkuasa, maka Allah Ta'ala boleh buat, Allah Ta'ala boleh mentiadakan, Allah Ta'ala boleh menadakan dan mentiadakan. Dan mesti kita letak dalam hati sungguh-sungguh mustahil atas Allah Ta'ala itu bersifat dengan lemah. Mustahil. Kerana cerak pada musyahadah dah kita nampak makhluk ni. Makhluk ada. Makhluk ni mungkin. Dia daripada tak ada kepada ada. Maka dengan sifat kudrat Allah Ta'ala ada sifat berkuasa, maka Allah Ta'ala boleh buat setiap mungkin. Allah Ta'ala boleh buat makhluk. Maka tak boleh kita kata Allah Ta'ala lemah. Tu. Maka dengan sifat berkuasa juga, sifat berkuasa. Ini mabda' alih panggil ni, umbi. Daripada sifat berkuasa, maka keluarlah berkuasa ataupun menguasa, sama ratu sifat. Itu dengan sifat berkuasa lah. Sama juga kita tengok kita deh makhluk ni. Makhluk dia tak panggil berkuasa, dia panggil rank. Dengan sifat rank yang ada pada makhluk. Sifat rank yang ada pada makhluk. Dengan ada rank kita ni, maka kita boleh mengangkat. Ataupun kita tak berhakat. Tu sifat rank kita tu. Sifat rank makhluk. Rank makhluk ada tulang lah. Tulang, urat semua sekali. Tapi pada Allah tidak. Allah Ta'ala tidak berurat. Sifat berkuasa Allah Ta'ala qadim. Sedia, ia tidak dijadi. Adapun sifat rank kita ni dijadi. Sifat Allah, sifat berkuasa Allah baqa' kekal. Kekal dia. Kekal berkuasa. Sifat rank kita ni tidak kekal, musnah, nanti kita mati. Itu beza. Rank kita dengan sifat berkuasa Allah. Maka sabit itulah kita kena perhati sungguh-sungguh.
Maka para ulama dulu dia kata kena kaji juga manusia ni makhluk, supaya kita cerak, kita faham bahawa kata ada Tuhan tidak semisal dengan makhluk ni, manusia ni. Kerana kalau kita pandai, kita cerak, kita faham dah ada tabiat ataupun ciri-ciri makhluk ni, maka mustahil sabit pada Allah sama dengan makhluk. Mustahil. Maka sabit itulah ulama kata kena faham juga makhluk ni. Kena faham, kena kenal juga makhluk ni guna. Supaya kita tidak mencampur aduk sifat Allah dengan sifat makhluk. Dia beza tu. Tu habis itu sifat berkuasa. Jadi sifat kedua kita masuk hari ni sifat iradah. Sifat iradah. Jadi sifat iradah ni sifat iradah artinya berkehendak, yakni berkehendak. Yakni berkehendak. Boleh juga nak sebut berkehendak, tapi molek comel sikit berkehendak. Sebab pada sifat maknawiyah lagi kita nak terjemah berkehendak. Kalau sifat makni berkehendak, sifat makni berkehendak, sifat maknawiyah berkehendak, jadi dua berkehendak lah. Kita buat beza sikit warna. Sifat makni kita letak berkehendak kena pada sifat. Tak kena pada sifat dah. Sifat maknawiyah itu takluk pada sifat makni. Kita letak berkehendak. Supaya kita kata begini deh. Kita alat manusia ni, alat manusia penyapu, alat manusia. Kita cara makhluk ni, bukan Allah ni. Kita cara makhluk dulu. Mana? Berkehendak. Penyapu tu diri ke sifat? Diri ke takluk tugas dia? Penyapu. Kena pada diri dia. Kena pada diri. Maka dengan penyapu tu, maka dia boleh menyapu. Penyodok kena pada diri dah. Diri sifat tu. Penyodok. Maka dengan penyodok, maka kita boleh menyodok. Ini makhluk-makhluk kita ni. Sama juga nak faham dengan sifat ma'ani dan maknawiyah. Dengan sifat ma'ani, melalui sifat iradah, Allah Ta'ala ada sifat berkehendak. Kemudian pada sifat maknawiyah, berkehendak. Boleh buat beza situlah. Situ. Habis itu, maka sifat berkehendak, yakni sifat iradah, kena pada diri sifat dah. Diri sifat dah, per ni. Ada se je deh. Ada se lah kalau sebut per ni. Dia tak banyak se je. Per. Se tu kena pada diri dah. Se. Baik, habis itu tu. Artinya berkehendak, yakni berkehendak. Ini terjemah dia. Terjemah dia jangan awak pegang. Kita pegang makna. Terjemahan ni jangan pegang. Erti ni terjemahan daripada bahasa Arab, iradat bahasa Arab. Bahasa Melayu kita ni berkehendak. Itu terjemah dia. Maknanya ni kehendak ulama-ulama usuluddin kita. Mana? Menjadikan suatu daripada alam dengan ikhtiarnya. Jadi dengan sifat iradah, Allah Ta'ala boleh, yakni Allah Ta'ala menjadikan tiap-tiap satu, yakni tiap-tiap mungkin dengan ikhtiar, yakni dengan pilihan ataupun dengan kehendak. Itu makna tu. Dengan sifat iradah, Allah Ta'ala berkehendak, yakni berikhtiar, memilih. Boleh memilih, yakni boleh menada dan mentiada. Allah Ta'ala ada pilihan. Maka sabit tu kita ni makhluk. Makhluk mungkin. Daripada dulu tak ada, sekarang ada. Maka adanya kita ini melalui sifat iradat Allah. Ikhtiar Allah. Bukan wajib tu. Kita ada ni ikhtiar Allah dah. Yakni sifat iradat Allah dah. Allah Ta'ala nak menadakan kita. Bila lagi? Qadim. Bila lagi? Azali. Maka adalah kita. Tapi kalau kehendak dia pada azali lagi mentakdakkan kita, mentiadakan kita, maka kita tak ada. Sebab kita ni mungkin. Maka sabit juga sifat kudrat dengan sifat iradat, dia takluk dengan mungkin sahaja. Kita ni lah makhluk, kita ni manusia.
Maka adanya kita ini melalui sifat ataupun di bawah sifat iradah Allah. Sejak bila? Azalinya lagi. Tapi kalau Allah Ta'ala tidak kehendak kita ada, maka kita tak ada lah. Kita tak ada. Kita tak ada. Tu. Berbeza dengan fahaman yang lain. Fahaman yang lain dia kata makhluk ni wajib ada. Makhluk ni wajib ada. Kalau wajib ada, maka ternapilah sifat kudrat tu. Sifat kehendak ternapi lalu dah. Kalau kita kata makhluk ini wajib kena ada, kok mana pun Allah Ta'ala kena buat ada. Kok mana pun Allah Ta'ala mesti buat manusia. Kalau kita sabit begitu pada Allah, Allah Ta'ala wajib buat makhluk. Maka ternapi tu sifat iradat tu. Ternapi sifat ikhtiar dah. Dah Allah Ta'ala tak boleh buat pilihan lah. Dah kena buat. Kena buat. Wajib kena buat makhluk ni. Dah kalau wajib kena buat makhluk ni, ternafi selalu dah sifat ikhtiar bagi Allah. Yakni iradah. Mana sifat iradah? Ternafi sifat iradah. Kalau ternafi sifat iradah, sama juga ternafi sifat kudrat. Ada kudrat tapi tak ada iradah. Saja. Maka sabit tu kita ngaji dah lepas kan. Dengan semata-mata sifat kudrat, mungkin ni tak jadi. Kalau kita ngaji sifat kudrat, Allah Ta'ala boleh menada dan mentiada. Jadi dah lagi, tidak jadi lagi. Mesti muafakat pada sifat iradat pula. Dah kita nafi dah sifat iradat. Sekarang ni kita nafi dah sifat iradat. Dengan makna apa? Kita kata setiap manusia, setiap makhluk wajib ada. Kalau wajib ada makhluk, maka ternafi sifat iradat. Dah. Terdahulu kita mengaji dengan sifat kudrat ni, Allah Ta'ala ada sifat perkuasa, Allah Ta'ala boleh buat. Boleh. Dan boleh mentiadakan. Jadi lagi, tak jadi lagi. Mesti muafakat dengan sifat iradat buat mari ni. Allah Ta'ala memang ada kuasa. Tapi tak tahu nak buat apa. Jadi tak? Tak jadi. Macam kita deh. Kita makhluk. Kita ni makhluk ni pun ada kan. Tapi kalau tak kehendak, nanti benda kita kata. Tambur akak batu ke, tambur akak emas ke, tak ada kehendak nak akak. Akak tak? Tak jadi akak walaupun kita ada kan. Kita nak akak ni. Ni saya ada kehendak saya nak akak. Ada kehendak lah. Boleh akak. Tapi kalau tak ada kehendak semata-mata ada geng tapi tak ada kehendak nak akad. Memang tidak akad juga. Maka sabit itulah tak boleh kita kata setiap manusia ini wajib dibuat, tak boleh. Kalau wajib dibuat ternafilah sifat iradat. Kalau ternafi sifat iradat ternafi juga sifat kudrat. Dah? Mana tu kalau ternafi sifat kudrat, sifat iradat, mana Tuhan Tuhan tak ada kuasa, Tuhan tak ada iradat. Tak ada Tuhan. Itu sabit. Itulah bahaya. Bahaya kita kata makhluk ni wajib dibuat. Bahaya tu. Ada fahaman gitu. Maka sabit tu kita ni adalah mungkin. Jadi kita adalah mungkin. Boleh ada, boleh tak ada. Alam ini sama juga. Mungkin. Boleh ada, boleh tak ada. Dulu tak ada, sekarang ada. Apa hal situ? Bukan tak ada. Ramai yang berfahaman gitu. Dia kata makhluk ni wajib dibuat. Wajib kena buat. Pegang situ je. Tapi leret dia sampai habis sifat tak ada. Bahaya sungguh-sungguh. Bahaya. Bahaya situ tu. Adalah golongan-golongan tu ni. Habis. Lawannya sifat iradat ni tiada berkehendak, tak ada kehendak. Maka kita kalau kita beriman sungguh-sungguh dah dengan sifat iradat, maka ternafilah sifat tak ada kehendak tu. Wajiblah. Yang pentingnya apabila kita mengaji, kita faham sungguh-sungguh sifat iradat ni, ternafi dah sifat lawan tu. Kalau kita mengaji, yang tidak nafi ni kita tak mengaji, tak nafilah sifat lawan tu. Sebab kita tak tahu. Yang disyaratkan kita ni mengaji ilmu fardu ain, yakni ilmu akidah, ilmu iman, ilmu usuluddin, kita nak tahu, nak cerak sifat tu.
Bila kita cerak sifat, secara automatik kita nafi dah lawang bagi sifat. Contoh sifat iradah. Kita percaya dah wajib pada akal pada kita ni setiap mukallaf mengetahui bahawa Allah Ta'ala itu bersifat dengan iradah. Satu. Bila kita tahu Allah Ta'ala bersifat dengan iradah, yakni Allah Ta'ala ada sifat berkehendak. Dengan sifat berkehendak Allah Ta'ala berkehendak menjadikan tiap-tiap yang mungkin. Dah situ. Jadi bila kita beriman begitu, maka lawanan bagi sifat iradah yakni tidak berkehendak ternafi lalu. Ternafi. Sebab apa ternafi? Kerana kalau tak ada sifat iradah pada Tuhan, maka tak ada lah kita. Tak ada kita, tak ada. Tu sabit itulah para ulama kata, dah di antara dalil ada sifat iradah. Dalil ada sifat iradah pada zat Allah Ta'ala. Antara dalil. Benda dalil tu. Dalil ni tunjuk. Ataupun menjadi bukti bahawa sifat iradah ni ada di zat Allah. Mana? Kita kena fikirlah. Kita kena fikir, kena tilik tengok kepada makhluk. Antara dalil, antara tunjukkan bukti bahawa zat Allah Ta'ala itu bersifat dengan iradah. Kita kena fikir, kena tilik pada makhluk. Kalau tak ada, kalaulah kita fikir, kalau ini fikir ni kalau lah. Kalaulah kita kata tak ada sifat iradah pada Allah. Contoh kita fikir-fikir deh. Sifat iradah tak ada pada zat Allah. Sifat Allah Ta'ala tak ada sifat iradah. Gitu. Pasti kita kena fikir juga. Tak. Pasti dia tak ada menghendaki. Kalau tak ada sifat berkehendak, maka tak ada lah sifat berkehendak. Menghendak. Tak ada sifat berkehendak, maka tak ada lah menghendaki. Kalau tak ada menghendaki, tak ada juga dengan menentu. Tu. Tak ada lah menentu. Maka sabit tu tak boleh tu. Kita dalil kata ada sifat iradah pada zat Tuhan. Yakni kita tilik makhluk. Kita tilik makhluk. Kalaulah kita fikir tak ada sifat iradah pada Tuhan. Kalau tak ada sifat berkehendak, diri sifat tu tak ada, maka tak ada lah sifat maknawiyah tu. Berkehendak, menghendaki, tak ada. Tak ada juga dengan sifat tentu, menentu. Allah Ta'ala ada sifat tentu lah. Kalau kita nafi. Tu. Maka kita nak tilik situ. Wajib pada akal Allah Ta'ala bersifat dengan iradah. Tak boleh tak ada. Wajib pada akal. Itu sabit itulah ulama kata wajib pada akal pada Tuhan ni. Sifat Tuhan wajib pada akal. Kalau wajib pada akal, maka kita boleh nafi segala sifat-sifat yang tidak layak. Mana-mana sifat yang tidak ada, yang mana-mana sifat yang tidak layak pada Allah, maka kita boleh nafi dah. Kita boleh tetap sifat-sifat yang layak pada Allah. Tu. Jadi sifat iradah ni juga ini sifat ma'ani. Kena jelas molek sifat ma'ani. Sifat ma'ani dia beza dengan sifat nafsiyah, sifat salbiyah. Sifat ma'ani dia satu sifat yang ada. Jenis wujud. Jenis ada. Ada di mana? Ada qa'imatun bizatihi ta'ala. Dia berdiri, dia ada di zat Allah. Itu sifat ma'ani. Sifat ma'ani. Ma'ani ada 7. Ini sifat yang kedua. Jadi sifat iradah ni satu sifat daripada sifat ma'ani. Jadi sifat ma'ani ni sifat yang bangsa ada, bangsa wujud. Bangsa yang wujudi dipanggil. Bangsa yang jenis ada. Dah kita ngaji dah, sifat ni dia ada jenis sungguh, ada jenis ada. Wak ni sifat wak jenis ada, diri ada. Duduk di mana? Duduk di zat Allah. Duduk di zat Allah. Maka dengan sifat iradah ni Allah Ta'ala boleh tukhassisu mungkina bi ba'di ma yajuzu alaihi. Dengan sifat iradah, maka Allah Ta'ala boleh tentukan mungkin. Allah Ta'ala boleh tukhassisu, menkhususkan, yakni menentukan.
mungkin dengan apa yang Allah Ta'ala kehendak lah. Kalau Allah Ta'ala kehendak manusia ada, maka ada dengan sifat iradah. Begitu. Itu dengan sifat iradah. Kemudiannya Allah Ta'ala dia menentukan tiap-tiap mungkin, yakni menentukan tiap-tiap sesuatu itu dengan pilihan, kemahuan Allah. Allah Ta'ala boleh pilih. Maksudnya dengan sifat iradat ni Allah Ta'ala membuat tiap-tiap yang mungkin di bawah kekuasaan ni. Allah Ta'ala buat manusia, boleh jadi Allah Ta'ala nak tambah buat, maka tidak jadi. Di bawah dia tu, di bawah penguasaan Allah. Jadi melalui sifat iradat ni. Tu. Bukanlah dengan makna iradat ni Allah Ta'ala kehendak, Allah Ta'ala berhajat. Yakni Allah Ta'ala mempunyai ingin. Seperti orang-orang duk fahamlah bahawa sifat iradat ni Allah Ta'ala kehendak nak buat. Satulah dengan makna kita sebut ya, tapi bukan ingin dengan makna ingin seperti kita kata berhajat pada manusia ni. Tak. Allah Ta'ala berhajat buat manusia supaya beribadat kepada dia. Tak begitu. Bukan dengan makna Allah Ta'ala buat dengan makna hajat. Hajat, contoh Allah Ta'ala buat manusia dengan makna hajat pada manusia itu supaya menyembah dia. Tidak begitu. Maksud iradat di sini Allah Ta'ala buat dengan ikhtiar dia. Jadi makhluk maka tidak menambah kekuasaan dia. Tak. Tidak memberi bekah. Tak. Makhluk jadi. Jadinya makhluk tu semata-mata ikhtiar Allah, semata-mata iradat Allah. Jadi manusia ni, makhluk ni tidak memberi bekah pun pada Allah. Tak. Yang ramai yang faham dengan sifat iradat ni Allah Ta'ala buat, maka Allah Ta'ala berhajat pada buat tu. Tak, tidak berhajat. Jadi manusia melalui semata-mata iradat Allah. Dah memberi bekah tak pada sesuatu yang Allah Ta'ala buat? Tak beri bekah pun. Tak beri bekah pun. Ada tak ada sama je. Tak ada sama je. Kita tak semayang. Tak, tidak menambah, tidak mengurangkan kekuasaan Allah. Kita tidak taat, tidak mengurangkan kekuasaan Allah. Kita semayang, tidak menambahkan kekuasaan Allah. Kerana Allah Ta'ala tidak berhajat pada apa-apa yang dia buat. Itu maksud kehendak tu. Allah Ta'ala buat tiap-tiap yang mungkin atas pilihan dia. Adapun buat tu, adakah hajat Allah Ta'ala buat untuk memberi bekah pada dia? Tidak. Tidak. Macam contoh, kita ambil borang dah, suruh PKK sains sikit. Kita berhajat, berhajat nak tempat orang ni deh. Itu berhajat. Maksudnya kita nak berhajat manusia begitu. Supaya apa orang bila kita saing ni mendapat faedah pada kita. Faham hajat tu? Itu berhajat. Adapun iradat Allah Ta'ala buat tiap mungkin, bukan makna begitu, bukan. Bukan makna begitu. Kita kadang saing, tak boleh bantu lah. Kena saing. Begitu maksud dia. Tapi pada Allah bukan begitu. Buat pada manusia, buat tiap makhluk, bukanlah menghendaki, bukanlah berhajat pada setiap apa yang dibuat. Tak. Semata-mata pilihan. Tak buat pun tak ada apa. Buat pun tak ada apa. Begitu sifat iradat. Kerana ramai ia faham sifat iradat ni Allah Ta'ala buat, maka Allah Ta'ala mengambil faedah. Tak ambil faedah. Apa-apa perkara yang Allah Ta'ala buat, tak ambil faedah langsung. Tak menambah pun kekuasaan Allah. Tak. Kenapa? Kerana sifat berkuasa Allah qadim, sedia, lagi bakok kekal, tak musnah. Tu berhajat pada sifat salbiah pula lah. Tu. Maka kita ni mukallaf, akil balik, sihat tubuh badan, balagha da'wati rasul, siapa seru.
maka wajib pada syarak. Wajib pada syarak. Ni wajib pada syarak ni mana? Tiap-tiap mukallaf tahu. Wajib pada syarak tahu tu. Wajib pada syarak tahu ni sifat iradah pada Allah. Benda wajib pada syarak ni ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarki. Maka kalau kita buat, kita tahu, maka Allah Ta'ala beri pahala. Kita tak tahu Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala bersifat dengan sifat iradah, maka berdosa kita. Berdosa. Maka mesti kita tahu serta mengaku dalam hati sungguh-sungguh ada Allah, yakni wujud Allah Ta'ala itu ada satu sifat iradah. Allah Ta'ala itu ada sifat iradah, berkehendak. Atau boleh kita kata Allah Ta'ala tak ada sifat berkehendak. Kemudiannya pada sifat berkehendak ni, sifat iradah ni dia ada dua takluk. Yang pertama takluk suluhil qadim. Kemudiannya yang kedua takluk tanjizi hadis. Ada dua takluk. Takluk suluhil qadim dan juga takluk bukan tanjizi hadis, tanjizi qadim. Dua takluk. Takluk sifat qudrat sifat iradah suluhil qadim dengan tanjizi qadim. Dengan sifat iradah Allah Ta'ala ada takluk. Yang pertama takluk suluhi qadim. Apa suluhi qadim? Patuk, padang. Patuk, padang bagi sifat iradah Allah untuk menghendaki dan juga menentukan apa-apa mungkin. Dengan sifat iradah Allah Ta'ala ada takluk dia, yakni tugas. Dengan sifat iradah ni ada tugas dia. Apa tugas yang pertama? Suluhi qadim. Patuk, padang. Patuk, padang bagi nak menghendaki dan juga menentukan tiap-tiap mungkin. Menentukan tiap-tiap mungkin. Bila lagi tentu? Azali lagi. Patuk, padang dah. Itu suluhi qadim. Kemudian dia dengan sifat iradah ada takluk yang kedua, iaitulah tanjizi qadim. Maksud tanjizi qadim ni berlaku sedia kala Allah Ta'ala menentu. Allah Ta'ala menentukan tiap-tiap yang mungkin itu berlaku sedia kala dah. Berlaku sejak azali lagi dah. Itu tanjizi qadim. Dengan makna berlaku setiap yang mungkin ini Allah Ta'ala kehendak, Allah Ta'ala tentu azali lagi dah. Lama dah Allah Ta'ala tentu dah. Ada makhluk ini, maka adanya makhluk ini Allah Ta'ala menentu sejak azali lagi dah. Itu dipanggil tanjizi qadim. Maka jadinya kita ini tanjizi qadim dah lah. Ada kita ini terdahulu dah. Azali lagi dah. Pada iradah Allah ada kita. Bukan nanti ada kita barulah. Dan Allah Ta'ala kehendak dah. Allah Ta'ala kehendak sejak azali lagi dah. Terdahulu dah. Itu maksud tanjizi qadim. Tapi ada satu lagi, bila berkenaan dengan sifat iradah ni, dia ada dinama dia mungkinah al-mutaqabilah dia panggil. Mungkinah mutaqabilah ni begini. Kita faham dulu mungkinah mutaqabilah. Dia dua perkara mungkin yang berlawanan. Mungkinah mutaqabilah. Gini, kita kena faham sini. Jangan kita kata Allah Ta'ala tak boleh buat dua-dua sekali dalam satu masa. Kita faham dulu mungkinah mutaqabilah. Benda mungkinah mutaqabilah ni satu mungkin yang berlawanan dia. Dua mungkin yang berlawanan. Contoh gini. Contoh merah. Merah ngehitam. Merah hitam ni mungkin. Merah hitam. Jadinya sesuatu merah hitam dalam satu masa yang sama. Ini mustahil. Ini dipanggil mungkinah al-mutaqabilah. Dua perkara mungkin yang terjadi dalam satu masa. Contoh sekarang saya nak botol ni nak warna hijau, nak juga warna merah. Satu masa. Faham tak? Ini memang mutaqabilah.
Dengan botol ni saya nak warna dinamakan al-mumkinah mutaqabilah ni. Botol ni warna hijau dan juga nak warna merah dalam satu masa. Ini dipanggil mumkinah al-mutaqabilah. Pada sifat iradah Allah satu je. Kalau botol ni kehendak dia yakni terdahulu lagi botol ni warna merah. Maka merah lah. Maka merah. Tak jadi hijau lah. Kalau dia kehendak dia warna hitam, maka hitam lah. Bukan dengan makna tak boleh jadi dua-dua perkara dalam satu masa, tak boleh. Tak boleh. Itu dipanggil mungkinah al-mutaqabilah. Sama juga. Kita ni makhluk makan minum. Macam tu minum sekali dengan makan sekali. Ataupun berlari berjalan. Nak berlari dan berjalan salah satu masa. Jadi tak? Tak jadi. Pada kehendak Allah satu saja. Nah, kalau kehendak Allah pada berjalan, maka berjalanlah makhluk tu. Kalau duduklah. Jangan kita kata tak boleh jadi dua-dua. Kehendak Allah lemah dak. Ini dinamakan mungkinat mutaqabilah, dua perkara yang mungkin yang berlawanan. Yang berlawanan. Sama juga hijau. Hijau ni kita nak juga warna hitam. Gaul. Jadi kalau gaul sekali kok dia ni warna hijau dah. Jadi warna lain. Makna kita nak hijau hitam duduk satu masa. Nah, ini dinamakan mungkinat mutaqabilah. Pada iradah Allah tak jadi dua dah. Kalau kehendak Allah hijau lah. Itu dinamakan mungkinat mutaqabilah. Supaya kita mari surah lah ni deh. Kehendak Allah lah ni. Kehendak Allah sejak azali lagi dah. Dia di bawah pemerintahan Allah sejak azali lagi dah. Kita mari bertentangan dengan kita tak mari. Tak boleh. Pilih saja kalau mari lah. Kalau tak mari tinggal tak mari tu. Itu dinamakan mungkinat mutaqabilah. Kehendak Allah pada ni je. Faham tak? Mutaqabilah ni. Mungkinat mutaqabilah. Senyum-senyum kau. Faham tak? Sebabnya orang yang kata gini, kata kata ini memang gitu. Pening tu masuk dah tu. Pening tu masuk dah. Kalau tak pening tak masuk. Ini masuk dah tu. Oi, dia ni faham dah. Nama lagi ngaji. Kalau ceramah ni tak apa. Dengar pernah. Tengok sedap ke. Tarhib, taghrib. Galakkan, ancaman. Sedap dengar. Tapi kalau fardu ain ni dengar tu kena mikir sikit tu. Yang tu lah kehendak pada syarak. Tu sikit sebanyak tak apalah dengar sekali tu. Gaji dengar tak apa dah. Takut tak gaji dengar. Tak apalah malam ni tak aja dengar belum ni. Dengar malam ni ada mungkin nak mutaqabilah. Dua perkara mungkin yang berlawanan ada. Kita pun berhari-harian pun gitu juga deh. Tak biasa dengar. Itu dalam ilmu akidah belaka dah. Sebelum ni tak aja dengar, hari ni dengar, alhamdulillah lah tu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita bimbang ni tak aja dengar. Siapa kesudah dak dengar? Tu bimbang. Bimbang tu, bimbang. Bimbang. Aja dengar malam tak apalah, kita ulang sokmo. Lepas kita ulang balik, ulang dengar sokmo. Tu. Supaya apabila kita mendengar tu tak pelik dah. Tak pelik. Kita tak aja dengar je pelik. Tu. Macam contoh amrun i'tibari. Kita cerita dah benda ni, amrun i'tibari. Kalau kita dengar huraian amrun i'tibari ni pelik. Tapi tak pelik kalau kita pernah dengar. Amrun i'tibari tahu tak amrun i'tibari ni? Amrun i'tibari ni benda yang tahakkuk. Ada yang tahakkuk di akal dan juga tahakkuk di luar. Ada yang tahakkuk duduk akal saja, tak tahakkuk di luar. Amrun i'tibari. Yang pertamanya amrun i'tibari ni jenis sungguh dipanggil. Amrun i'tibari jenis sungguh. Jenis sungguh. Dia tak ada. Kita cuba kita kata dulu lubang hidung ni. Lubang hidung ni amrun i'tibari sungguh. Jadi lubang hidung ni dia tak ada. Ada tak? Lubang hidung dah.
Lubang hidung ada ke tak? Sudah. Mai tak ada lubang hidung belaka ni. Ada tak lubang hidung? Lubang hidung kita ni ada tak? Ada tak? Lubang hidung ni. Tu mengajar dulu lubang hidung ni. Nak wi faham sungguh. Lubang hidung ni tak ada. Ada ni. Ke ada? Sudah. Ada ke tak lubang hidung? Lubang hidung kita ni? Ada. Sudah. Kalau jawab ada, saya nak tanya. Cuba tunjuk lubang. Dia bangsa tak ada. Kalau tunjuk kena pada hidung ni. Dia jenis yang panggil sungguh. Dia sungguh. Sungguh pada akal kita tengok. Ada lubang hidung, ada. Kerana bercantung hidung, jadilah lubang. Cuba kerak hidung tu nak tengok diri lubang tu ada tak tubik stokor dua ni? Ada tak? Ada tak? Tak ada sebab sungguh. Sehingga kan para ulama dia karang sungguh amru i'tibari ni. Kalau kita sebut ni mungkin pelik, tapi tak pelik dengar sekali tak apa dah. Allah Taala tak buat. Tapi ada pada ilmu Allah. Ni. Benda panggil ni. Ruang. Ruang ni ada ke sungguh? Sungguh cabut dinding ni ada ni. Habis macam biasa dah. Sebab di bangsa sungguh, diri tak ada. Ada pada ilmu Allah. Tinggi. Ni tinggi ni. Ni. Ini amru i'tibari belaka ni, sungguh belaka. Ada tak ni? Ada ke sungguh ni? Sungguh. Cabut tengok. Tak ada diri petok ni tak ada. Bulat pada kek. Tu sungguh belaka. Cuba kerak tubik dok diri bulat tu. Tak ada. Memang tak ada. Kata ada. Sehingga kan kalau kita kata ada yang benda tak ada, contoh. Ni tak ada, kita kata ada ni tunjuk ada ni, padahal kena pada ni kita boleh jadi fasik. Sebab Allah Taala tak buat, kita kata buat. Benda tak ada, kita kata ada. Fasik. Kalau tak ngaji, habis kata ada belaka. Benda sungguh, tahakkuk di akal. Faham di akal. Lelaki, perempuan, tua, muda, apa lagi? Benda sungguh belaka. Tu. Benda sungguh. Tak apalah, pernah dengar tak apa. Hari ni pernah dengar tak apalah. Pelik ni, pelik tak apa lah. Nak beri pelik sikit. Yang mengaji ilmu tauhid ni begitulah. Ada yang tahakkuk di akal, tak ada tahakkuk di luar. Mana? Gajah kepala 10. Sungguh pada akal. Luar tak ada. Ini tahakkuk di akal, tahakkuk di luar. Ada dalam akal kita, ada di luar. Pecah gelah, tahakkuk di akal, tahakkuk di luar nampak. Tapi diri pecah ada tak? Tak ada, dia sungguh. Handsome, cantik. Orang kita lama-lama cakap ada cantik. Ada cantik ke sungguh cantik? Orang lama-lama kita ni biasa sebut kau ni. Ada cantik ke kena? Ataupun sungguh cantik? Sebut kau ni. Ada cantik ke sungguh cantik? Cantik sungguh. Kita cakap kita orang lama-lama cakap siapa? Maka sabit tu orang lama-lama dulu alim. Dia cakap tu tauhid dah. Sungguh comel. Sebab sungguh dia tak ada. Handsome sungguh. Tak ada orang cakap ada cantik. Orang Indong cakap gitu. Ada cantik, ada handsome, tak ada orang cakap gitu. Kalau orang cakap gitu berat Bangla ada cantik. Sampai tu orang Melayu kita dulu kot, kuat tauhid dia. Siapa ke percakapan tu dia jaga. Tu tak apalah tu dengar tu. Habis itu tu.
Lawannya tiada berkehendak seperti menjadikan suatu dengan lupa. Allah Ta'ala buat tak sabit dengan lupa. Tak lupa Allah Ta'ala buat tu. Allah Ta'ala kehendak tak lupa. Kita kehendak lupa. Atau dengan lalai, Allah Ta'ala tak lalai. Dengan sifat berkehendak Allah, bukan dengan lalai. Allah Ta'ala jadi bukan dengan lalai. Atau dengan alat tu. Alat ni barang. Atau dengan tabiat, Allah Ta'ala dengan tabiat. Sekali buat, sekali tak. Tabiat nak buat. Mustahil ia dengan tiada berkehendak. Mustahil Allah Ta'ala tak ada sifat berkehendak. Hanya wajib dengan berkehendak selama-lama Allah Ta'ala ada sifat berkehendak. Adapun tanda berkehendak Allah Ta'ala, yakni sifat iradah Allah Ta'ala itu sekalian makhluk ini. Dengan ada sifat iradah pada Allah, apa dalil, apa bukti yang mesti kita pegang, iaitu makhluk. Habis dah lah. Licin lah. Wajib pada syarak kita mempercayai bahawa kita beriman sungguh-sungguh dalam hati ini Allah Ta'ala itu bersifat dengan iradah. Tentu tidak. Allah Ta'ala bersifat lawan bagi iradah, yakni tidak berkehendak. Apa dalil? Allah Ta'ala, apa dalil menunjuk pada Allah Ta'ala itu bersifat dengan iradah? Iaitulah sekalian makhluk ini. Kerana kita telah musyahadah, kenapa belaka dah makhluk ni. Kalaulah Allah Ta'ala itu tidak bersifat dengan iradah, maka jadinya mungkinat juga tidak ada. Maka sabitlah Allah Ta'ala itu bersifat dengan iradah. Maka mustahillah, yakni menipu besarlah kalau orang yang kata Allah Ta'ala itu tidak bersifat dengan iradah, yakni bersifat dengan tidak berkehendak. Mustahil. Kerana dia menipu. Dia nampak belaka dah ni. Jadi belaka dah ni. Maka sabit Allah Ta'ala itu bersifat dengan iradah. Habis lah. Gitu je kena fikir. Gitu je. Supaya kita boleh lawan orang yang kata tu. Okay. Habis itu tu. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Kita masuk pada sifat ilmu. Pada insya-Allah pada akan datang pada sifat ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna aqidatana aqidatan ahlus sunnati wal jamaah minal asyairah wal maturidiyah. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahman nabi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.